Jadi cara nak happykan orang lain ialah kita share happiness. Kata Profesor Muhayya, ada beri dapat. Kalau kita nak dapat sesuatu, kita kena beri dulu. Macam Maksud dah sebut semalam, untuk kita kaya, kita jangan, untuk kita kaya, kita kena bersedekah. Jangan nak bersedekah ni tunggu kaya. Nak kaya tu kena sedekah. So pegat macam ni. Nak beramal, jangan tunggu tua. Sebelum tua tu kena beramal. Baru dah jadi habit. Baru dah jadi kebiasaan dalam hidup. Okey. 6.58, kita ada 2 minit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dah masuk. Saya ulangkan balik kepada yang baru masuk. Kita ulang-ulang, tak apa. Ini dipanggil the power of repetition. Bila kita ulang, dia jadi macam biasa. Contoh, kita menulis dengan tangan kanan. Kita tulis, cuba tukar dengan tangan kiri. Mula-mula hodoh tulisannya. Tapi bila lama-lama tangan kiri kita pun cantik. Kan? Itu dipanggil the power of repetition. Hari-hari kita dengar surat cinta daripada Allah ni. Hari ni masuk sikit dalam hati, gembira. Besok masuk sikit. Hari ni masuk sikit lagi. Dan setiap hari masuk sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Itu dipanggil the power of repetition. Ulang. Sebab tu mengaji kena hari-hari. Bukan susah hati baru cari Allah. Bukan bila stres baru nak mengaji. No. Betulkan kefahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tahniah kepada semua yang berjaya masuk. Okay, kita dah 6.59. Kita akan mulakan dengan istighfar 3 kali. Kemudian kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Dan kita baca ayat 17 hingga 40. Masing-masing bacaan akan dikepalai oleh Ustazah Khairul Asma. Kan? Okay. Ayat 17 hingga 40 surah Ar-Rahman. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kita telah sama-sama menamatkan, telah bersama-sama membaca surah Ar-Rahman daripada ayat 17 hingga ayat 40. Jadi sekarang kita akan tengok apa yang Allah nak sampaikan, apa yang Allah nak bicarakan dengan kita sebenarnya dalam surah Ar-Rahman ni. Semalam kita dah belajar tentang takhwif dunia. Tentang takhwif dunia, bagaimana Allah menakutkan kita dengan peristiwa kiamat. Bukan nak menakutkan apa, nak menceritakan kita tentang peristiwa hari kiamat. Maknanya kalau kita ni buat dosa, kalau kamu nak buat dosa, Allah kata kamu buat dekat tempat lain. Kamu pergi lari dekat penjuru dunia mana-mana, kamu buatlah dosa dekat sana. Kalau kamu rasa dunia ni Allah yang punya, jangan buat dosa. Cerita semalam. Okey. Cerita semalam. Kepada yang baru masuk, saya mohon mutekan audio anda kan, supaya speaker ni, audio ni dapat tangkap suara dengan jelas. Terima kasih banyak. Baik. Hari ni kita masuk ayat 35. Apabila telah bermula hukuman di akhirat. Semalam takhwif dunia, hari ni akhirat, cerita pasal hari akhirat. Dan memang ayat yang seterusnya ni daripada ayat 431 cerita pasal hari kiamat. Ada balasan azab dan ada balasan rahmat. Allah ni adil. Hidup ni memang ada dua, berpasang, laki perempuan. Azab, rahmat. Hitam, putih, gemuk, kurus. Handsome, beautiful. Laki, perempuan. Tak ada tengah-tengah. Tak ada sajat. Ini adalah takhwif ukhrawi. Nak cerita pasal akhirat. Sebelum ini telah disebut bahawa penghakiman akan ada. Dan ada makhluk tidak boleh lari. Sekarang mula beritahu apakah azab yang akan dikenakan kepada mereka yang gagal. Baik, ayat sebelum ni Allah sebut memang ada pembalasan. Setiap amal kita, setiap perbuatan kita, walau sekecil, sebesar zarah, ada balasan. Bayangkan kalau kita ni buat perkara yang tak baik, kesian kat kita sebenarnya. Baik, tengok apa yang Allah nak sebut. Yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kamu, wahai golongan yang kufur ingkar dari kalangan jin dan manusia. Yursalu alaikuma. Kuma tu dua, kamu tu dua. Siapa? Jin dan manusia. Akan ditimpakan dengan api yang menjulang. Bayangkan, api yang menjulang. Dan asap yang tebal. Dengan itu yang demikian kamu tidak akan dapat mempertahankan diri dari azab seksa itu. Maknanya dekat akhirat nanti akan ada api yang menjulang yang mengejar kita ni, jin dan manusia. Dan bila dah kejar-kejar ada pula asap kat situ.
Kita tak boleh nak elak, tak boleh nak lari sebab ini adalah kekuasaan Allah pada hari akhirat. Baik, apa yang Allah nak cerita dalam ayat ni sebenarnya? Yursalu alaikuma syuwazun min nar. Kamu berdua akan ditimpakan dengan api yang menjulang. Siapa kamu tu? Jin dan manusia. Jin dan manusia akan dikenakan dengan api yang kuat. Kalimah syuwazum bermaksud nyalaan. Api tu tak api. Kalau nak bayangkan, ia macam welding bengkel. Kalau kita lihat api welding itu, api di hadapan yang paling panas. Itu welding, tahu tak? Pernah pergi ke bengkel, kita welding tu yang menyala api tu, yang terpancar cahaya yang kita tengok pun silau, itu baru api dunia. Kalau kita rasa kita tahan api dunia, maka bolehlah kita buat dosa. Tak susah pun. Pergi dapur, ambil mancis ataupun lighter, nyalakan, letak jari. Kalau boleh tahan, bolehlah masuk neraka. Kalau rasa tak tahan, jangan buat. Sebab tu Muhammad Ali, dia di peninju. Bila dia memang tidak smoking, dia tidak isap rokok, tetapi dia bawa mancis dekat poket dia. Bila ditanya, wahai Muhammad Ali, kenapa kau bawa mancis sedangkan kau tidak merokok? Dia kata, bukan apa. Setiap kali aku bawa mancis, tujuan aku bawa mancis ni, setiap kali aku nak buat sesuatu yang melanggar syariat. Muhammad Ali ni dia converted to Islam, yang melanggar perintah Allah. Aku akan nyalakan mancis ni dan membakar jari aku. Dan aku akan ingat balasan di hari akhirat nanti. Itu cara Muhammad Ali. Kan? Kita ni kalau rasa hebat sangat, rasa nak buat salah, contohnya kita dapat duit customer, kita rasa nak belanjalah duit customer ni untuk hari raya, kan? Orang dah lah zaman PKP ni tak ada duit, kan? Tiba-tiba kita dapat duit, orang bayar nak turunkan berat, nak untuk hari raya, jom kurus untuk hari raya, kita ambil duit tu, kita belanja baju raya kita pula, nampak? Masa tu ambil api, cuba bakar jari. Kalau boleh, masuklah neraka. Kalau tak boleh, ingat sakit. Itu baru api dunia. Dan api dunia yang panas yang dibayangkan dalam ni seperti api bengkel. Api bengkel tu elektrik dengan elektrik dia sentuh. Panas, kan? Baik. Ada juga pendapat yang mengatakan, ini kalau ada yang cuba lari dari penjuru langit dan bumi. Semalam kita cerita, larilah kamu, nak buat jahat, pergi cari dunia, hujung dunia mana-mana. Pergi cari, keluar daripada dunia ni, pergi planet mana. Masalahnya tak boleh lari. Dekat planet lain pun, Allah punya kekuasaan juga. Tak ada tempat kita nak lari, kita nak buat jahat. Baik. Mereka akan dikenakan dengan api yang menjulang, iaitu macam meteor yang akan mengenai mereka. Bayangkan meteor ni, berbola api daripada angkasa tu nak turun, nak jatuh ke atas bumi. Digambarkan dalam movie, bila meteor dia jatuh, di situ dah kita ada berapa jam je lagi untuk meteor ni terhempas kepada bumi. Tu ada cerita apa yang yang Armageddon, kan? Meteor nak kena ke bumi, nak hancur bumi, tetapi dia berjaya elakkan. Tu ceritalah movie, kan? Tapi nak cerita bahawa kalau kena dekat bumi hancur, macam itulah ibarat api ni, berbola api ni mengejar manusia. Macam itulah kalau kita nak buat jahat, kita nak buat tak baik dekat orang, kita tak jujur, kita nak menipu downline, kita nak menipu upline, kita nak menipu sideline, love line, nampak? Akan ada balasan. Jadi jangan buat tak baik dalam apa sahaja perbuatan kita, amal kita. Baik. Wa nuhasun. Nuhas ni bermaksud asap. Kalau manusia atau jin cuba nak lari, mereka akan dikenakan dengan api dan asap yang tebal. Bayangkan kita duduk dalam bangunan yang sedang terbakar. Api yang menjulang. Tak kena ke api pun, tapi kena asap tu kita rasa macam mana, lemas. Tak boleh nak bergerak. Sedangkan ahli bomba yang terlatih pun, kalau dia tak pakai equipment, alat pernafasan, suatu menyelamatkan dalam bangunan, dia pun boleh mati. Ini kan manusia yang tak pakai apa-apa ni, kena asap. Mereka memang tidak akan ada peluang untuk melarikan diri langsung. Itulah bayangan, gambaran yang Allah berikan dalam ayat ni. Ayat cinta ni Allah bagi kalimah cinta yang lemah lembut sebenarnya, supaya kita dengar hari-hari. Hari ni peringatan dia, peringatan tentang akhirat. Jangan buat benda yang jahat. Macam tu. Mana dia? Ada lagi. Ada juga pendapat yang mengatakan ini adalah cairan tembaga akan dicurahkan ke atas mereka. Ada pendapat lain, qaul lain yang mengatakan selain daripada api, selain daripada asap yang tebal, ialah cairan tembaga.
Cairan tembaga ni apa Ustaz? Tembaga ni contoh kita pegang metal, kita pegang iron, besi ataupun kita pegang logam, timah ataupun kita pegang emas ni, emas yang pakai kat tangan ni, tag kita tu, tag VIP tu kan. Tapi tu tag plastik, tag emas lah. Cairan tembaga tu dicairkan, dipanaskan. Nak panaskan tembaga ni kena suhunya bukan 100, 1000 darjah. Bayangkan cairan tembaga tu yang cair tu kena dekat kulit kita. Habis hancur dulu kulit ni, tinggal tulang. Tulang pun hancur. Dicurahkan ke atas mereka. Fala tantasiran. Kamu tidak akan mampu menolong diri kamu. Tak boleh. Siapa yang boleh tolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang boleh tolong kita. Malaikat ke, ustaz ke, maksu ke, kan? Upline ke, presiden tim ke, ataupun siapa-siapa saja, mak kita ke, ayah kita ke, kakak kita ke, tak ada orang yang boleh tolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Makhluk tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka dari Allah. Sebab tu jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada barang, benda, makhluk, binatang, tumbuhan, pokok dan sebagainya. Manusia dan jin juga tidak akan dapat membantu satu sama lain. Tak apa Ustaz, saya ada Qarina, ada jin yang jaga saya. Jin pun tak dapat nak tolong. Ada saka, saya ada saka. Saka saya lama tu kuat makan pun tak hilang lagi. Okey, kalau tonton filem, kalau dalam filem, bila ada meteor yang hendak menimpa bumi, kononnya manusia boleh buat sesuatu untuk menyelamatkan diri mereka. Nanti apabila Allah benar-benar hendak menjatuhkan meteor kepada manusia, manusia tidak boleh berbuat apa-apa. Nampak? Ini Allah sebut dengan jelas. Kita gambarkan hari kiamat nanti dalam banyak movie, maknanya bumi ni akan hancur. Akan hancur. Nak tahu macam mana keadaan bumi ni hancur? Macam blender shake kita pagi tadi. Tahniah kepada yang bersahur dengan shake yang guna blender ataupun guna shaker. Bayangkan ketulan F1 yang kita masukkan tu hancur. Macam itulah nanti ditiupkan sangkakala ni oleh malaikat Israfil. Israfil, malaikat mencabut nyawa. Israfil meniupkan sangkakala. Jadi masa tu semua ni hancur, lebur, hancur. Terangkat gunung ganang manusia. Kalau gambaran yang kita dapat tengok real life, bayangkan macam mana tsunami 2004 di Aceh. Air je. Dalam keadaan yang tenang. Jam 9 pagi lebih kurang. Air je. Air tu datang entah dari mana-mana dekat laut. Dia datang. Menghancur dan menghempas satu bandar, habis 200,000 orang ke 300,000 orang mati di Aceh. Air je. Bila air tu kena dekat manusia, kena dekat bangunan, kena dekat pokok, dekat kereta, dia boleh gumpal kan. Nak gambarkan macam mana, cuba tengok dekat dalam mesin basuh kita yang basuh baju hari ni. Tengok dalam mesin basuh tu, angkat tengok, baju aku berpusing. Cuba masukkan tangan, dengan kita berpusing. Macam itulah gambaran di hari akhirat nanti. Kalau api lagi teruk, itu bawa air. Kan? Hujan pun kita lari, angkat kain, hujan, terus kita tutup. Takut dengan air. Kan? Bukannya api, kalau api yang turun, bayangkan. Kan? Itulah gambaran hari akhirat, gambaran hari kiamat. Mana ayat 34-35 ni, Allah nak ceritakan takut pada Allah, yang tadi takut duniawi yang semalam, hari ni takut ukhrawi. Bukan sahaja dekat akhirat nanti ada balasan macam tu, dekat atas dunia pun ada balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa saja amal walaupun sebesar zarah. Zarah ni biji sawi, sekecil-kecil perkara, atom tu. Akan ditimbang oleh Allah. Timbang neraca Allah dengan neraca manusia tak sama. Neraca manusia kita boleh katalah, kan, alah ustaz, ustaz ni bolehlah cakap gitu begini kan. Tapi dekat akhirat esok tak ada. Apa yang Allah punya neraca, Allah punya timbangan, itu yang paling tepat. Dekat dunia ni kita, kalau kita dah boleh kata dah, ala upline bolehlah, hang dapat duit banyak, hang duduk dekat atas, orang bawah ramai. Orang bawah pula duk kata, orang atas pula duk kata kamu tak bekerja lah, macam-macam kan. Saling kata mengata, menyalahkan. Mana pertimbangan manusia ni sentiasa nampak orang yang salah, sentiasa nampak tak adil. Tapi sebenarnya untuk kita berjaya, kita kena lihat apa kesilapan kita. Sebab itu, kita ni kena saling memerlukan, kita kena saling bekerjasama, kita kena saling mengingatkan. Kalau anda ada coach yang bawa anda pegang dada ni, tahniah, ucap
Terima kasih ya Allah, terima kasih mendatangkan coach kepada aku yang mengajarkan aku jadi hari ini. Dan hari ini ada pula orang yang berkongsi kepada aku ya Allah, ada pula platform yang disediakan yang untuk mengingatkan kita tentang hari akhirat. Nampak? Baik, kita teruskan. Ayat 36. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ini kali yang keberapa Allah tanya? Saya pun tak pasti, tapi jumlah yang Allah tanya soalan ni ialah 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Allah sebut satu-satu nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Cuba bayangkan nikmat ni kalau Allah tarik sekejap aja. Contoh, cuba tengok pada diri kita. Tengok biji mata. Ada tak? Cuba pegang biji mata. Ada tak biji mata? Oh, boleh tengok anak, boleh tengok isteri, kan? Nampak. Boleh nampak hari ni kalimah Allah. Boleh pegang Al-Quran, boleh nampak rupa Al-Quran. Ada orang, ada mata, tapi tak guna dengan baik. Ada mata, tak baca Quran. Kena penampak. Okey. Ada telinga. Cuba pegang telinga. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak cakap Ustaz Nur Azman pagi ni? Pegang. Oh boleh. Boleh dengar tak suara anak menangis? Boleh dengar tak suara suami memanggil? Boleh dengar tak suara emak memanggil? Tetapi kita ada telinga tak guna untuk mendengar perkara-perkara baik yang kita duk dengar, sibuk. Oh, hari ni COVID berapa yang mati? Siapa yang kata ni? Oh, hari ni apa cerita yang viral untuk kita? Apa cerita artis hari ni? Nampak? Masa kita habis depan TV. Masa kita habis depan media sosial. Hidup kita yang kawal kita adalah hiburan. Hidup kita yang kawal kita adalah dunia luar. Sepatutnya kita yang kawal hidup kita. Jadi tahniah kepada anda hari ini, anda berjaya kawal. Pagi-pagi, 1 jam pertama yang anda buat pada awal pagi. Hari ni highest energy ni. Golden time. Masa ni lah yang sebenarnya anda gunakan untuk kebaikan diri anda. This is golden time. Masa keemasan. Allah tak bagi dekat semua orang. Ada orang dia bangun pagi ni, duduk kat katil hospital. Dia tak boleh nak buat orang apa. Yang belajar dari kesilapan orang lain. Sebab itu kita Okey, ada audio kan. Orang lain dekat luar dia tak dapat apa yang kita dapat. Tetapi kita ni Allah bagi nikmat yang banyak sebenarnya. Tetapi kita jarang untuk bersyukur. Jadi dekat sini tujuan kita berada ramai-ramai dalam ni, kita ada 100 kita ada 200 subhanallah masya-Allah tabarakallah 208 orang hari ni. 208 orang masya-Allah. Bukan kerja saya, bukan kerja Maksu, bukan kerja action team yang ada dalam ni, tetapi ini kerja Allah. Kita selalu ingat apa yang kejayaan kita kat dunia ni, oh aku berjaya jadi captain, aku berjaya turun berat, aku berjaya buat itu, buat ini, semua kerana aku. No, kerana coach yang ajar. Yalah, membetul lah coach ajar. Membetul lah aku yang buat. Tetapi dengan izin Allah. Sebab tu, saya sangat tekankan kepada grup saya TKO, Tuition Course Online. Ingat, hari ni dah nak masuk hari-hari terakhir dah. Kami akan tamatkan pada hujung bulan nanti. Esok lusa dah cheat day kan. Jadi kena ingat, kejayaan kita turun hari ni berat, 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Kita dah ada minggu lepas 6 kilo 8 kilo subhanallah masya-Allah. Powerful bulan puasa ni 8 kilo penurunan dalam sebulan kan. Dan rekod kita bulan lepas, tahun lepas 15 kilo dalam satu bulan. Hanya bulan Ramadan je. Dan bukan kerana kita. Bukan kerana coach yang ajar. Bukan kerana hebatnya Ustaz Nur Azman. Tidak. Tetapi dengan izin Allah. Sebab itulah kita duk sebut dalam tulisan saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Puji Allah dulu. Kalau orang puji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Untuk mengelakkan penyakit ain. Penyakit ain ni apa? Penyakit yang kita rasa bangga dengan kehebatan dunia. Sebenarnya kita ni makhluk yang tidak ada apa-apa. Kecil je gambaran kita ni. Cuba nak tahu kecilnya, besarnya kecilnya kita ni kecil. Sekarang ni kita nampak gambar besar kan. Tapi cuba kita jauhkan kamera. Jauh nampak rumah kita. Kita jadi kecil je. Jauh nampak Malaysia. Kita jadi lagi kecil. Jauh nampak dunia. Malaysia pun tak nampak dah. Jauh lagi pergi kat Google Map nampak planet. Bumi pun jadi kecil halus dah. Kita langsung tak nampak. Kuman pun tak ada. Tak nampak. Itulah gambaran manusia. Jauh lagi kan. Pergi dekat matahari. Bumi dah tenggelam dah, tak nampak langsung dah planet lain yang besar. Pergi jauh daripada matahari. Matahari yang besar tu pun tak nampak dah. Tak nampak dah, kecil halus jadi titik. Galaksi Bima Sakti. Itu luasnya kekuasaan Allah. Tapi kenapa kita manusia rasa belagak, rasa sombong dengan kehebatan yang ada? Kehebatan ni sementara je. Bukannya lama, kejap je. Kita tak tahu bila Allah nak tarik.
Kalau Allah nak tarik, Allah tarik sekelip mata je. Hari ni kita presiden team, besok belum tahu lagi kita presiden team. Kalau Allah nak tarik, boleh tarik. Hari ni kita get team, saya lah. Belum tahu lagi kita akan kekal get team. Hari ni kita ada gaji. Belum tentu lagi besok kita ada gaji. Bayangkan Allah dah tunjuk banyak dah. Hari ni dia Perdana Menteri, besok belum tentu dia Perdana Menteri. Bukan negara ni lah, negara luar kan. Tempat lain. Allah dah tunjuk dah banyak. Hari ni dia berkuasa, besok belum tentu kuasa tu milik dia. Sebab tu, apa yang ada pada manusia ni, nikmat yang Allah bagi ni, hanya sementara. Sebab itu, kita kena bersyukur. Dan dalam sesi PDT kita lepas ni, selepas habis pengajian sesi PDT kita akan buat nota kesyukuran. Setiap hari kita kena nyatakan kesyukuran. Dan apa aktiviti kita ialah lepas ni, kita akan adakan sesi PDT, contoh kita buat nota kesyukuran, kita buat affirmation dan macam-macam yang kita buat, dan semua tu surprise. Kita tidak tentukan bagaimana modulnya. Sebab modulnya itu bergantung kepada ilham yang Allah turunkan kepada Maksud dan kepada kami nanti insya-Allah. Dan kita target tak lama, kita target dalam pukul 8 kita dah selesai. Tapi kadang-kadang biasalah cerita tu menarik sebab banyak asam dan garam dan sambal yang ditambah dalamnya, sambal hitam pahang. Jadi dia drag sampai 8.30 dan kita maksimum sampai 9.30, tak boleh dah, asyik dah menghadap komputer je kan. Jadi begitulah ceritanya kita setiap hari. Jadi saya menyeru diri saya menyeru semua dalam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, kita perbaiki diri. Ini adalah Ramadan, madrasah Ramadan adalah madrasah yang terbaik untuk mengubah diri. Kenapa Allah jadikan Ramadan dalam setahun ada sekali? Kerana nak restructure balik, reformat balik, menstrukturkan kembali sistem badan kita. Jadi dalam Ramadan ini kita strukturkan kembali sistem otak kita ni, kepala otak kita ni yang setahun selalu memikirkan kesibukan. Ya Allah, sibuknya kerja nak cari customer, kerja nak bekerja. Saya cerita orang lain. Bangun pagi, duk teringat nak mandi, nak cepat, nak pergi kerja, nak masuk, nak punch card, print, kan sibuk. Lepas tu balikkan petang, dah tak layak, lepas tu nak buat kerja rumah, nak buat kerja sekolah, lepas tu nak meniaga lagi. Oh, rupanya saya salah. Dulu kerja saya adalah mencari rezeki. Oh, salah Ustaz. Sebenarnya kalau nak jadi luar biasa kena hidup terbalik. Dulu kita cari rezeki. Dululah, itu cerita saya kan. Dulu cari rezeki. Sekarang kita jemput rezeki. Cara nak jemput rezeki macam yang kita buat sekarang. Kita buat apa yang Allah perintah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku tunjuk kat kamu satu perniagaan yang kalau kamu buat, confirm kamu untung. Hoi, dah sebut dah. Al-Quran ni 1400 tahun yang dulu tau. Bukan buku yang ditulis 100 tahun. Baru ni, tak. 1400 tahun. Allah jamin, Allah janji. Nak tak aku tunjukkan satu perniagaan yang kalau kamu buat, kamu untung besar. Apa dia? Kan? Perniagaannya ialah berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah ni buat apa? Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kemudian buat baik, menyeru orang buat kebaikan. Ini yang kita buat. Apa tugas kita? Mungkin dalam ni ada ramai coach, ada ramai yang baru nak jadi junior coach, ada ramai orang yang dah dapat hasil. Tugas anda semua adalah menyampaikan kebaikan. Ceritakan kebaikan yang kita dah dapat. Ajak orang jadi sihat. Kita bukan menjual. Saya tak menjual. Pernah tengok saya pegang F1, ini harga dia berapa, F1 ni sekian-sekian manfaat dia. Tak ada pun. 9 tahun dah saya tak pernah buat macam tu. Tetapi kenapa orang datang kat kita? Sebab kita jadi the person of value. Jadikan orang yang memberi manfaat. Orang Herbalife, semua orang yang memberi manfaat. Tetapi kita yang malu nak pecahkan, nak break the fear. Yang malu nak cakap pada orang. Kerana kita ada satu dinding yang besar yang menghalang. Kalau aku cakap kat orang kata aku nak menjual, nak kata aku nak ajak join MLM, kita buang. Sebab tu nanti kita ada sesi affirmation yang sangat powerful, yang memang kita buatkan khas. What people think about us is not important. What Allah think, what we think about ourselves is more important. Jadi, kalau ada urusan lepas ni 7.30, boleh beransur dengan tugasan dan dengan urusan masing-masing. Tetapi kalau anda ada masa, boleh stay, tidak ada paksaan. Kita dah mencecah 215 orang. Jadi saya rasa cukup setakat ini pengajian kita. Besok kita akan sambung ayat 37 dan sehingga lagi 40. Kalau dah habis 40, kita akan pergi ke next page. Surah Ar-Rahman. Jadi saya rasa cukup setakat ini.
Mohon ampun dan maaf atas ketelanjuran kata-kata, mungkin bacaan kami ada yang tak sempurna kan. Kita sama-sama saling belajar. Bukan Ustaz Nur Azman, Ustaz Asma tu yang paling hebat. No, tak. Ramai lagi dalam ni, saya pasti. Kita ada doktor, kita ada pensyarah, kita ada pakar-pakar ulama pun ada, doktor PhD pun ada dalam ni. Saya tahu, saya nampak, saya tengok nama tu. Jadi saya bukan orang hebat. Saya adalah penyampai sahaja. Maksud penyedia platform. Kita sama-sama berkongsi. Dan yang bestnya, Herbalife Corporate menawarkan ruang ini. Kita ada ruang yang 100 orang, maksud bayar tau. Tetapi bila kita ada ramai orang nak masuk, kita nak sebarkan kebaikan, kita tak menangis di muka pintu. Siap sebut menangis tu, nak masuk tak boleh, sedih kan. Alhamdulillah, Masya Allah, bagi satu platform melalui Corporate Herbalife. Terima kasih yang ada dalam ni, Nil dengan Jemunit pagi ni. Terima kasih kerana beri ruang kepada kami untuk sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat yang kecil ini memberi manfaat kepada kita semua Herbalife distributor, memberi manfaat kepada semua insan di luar sana. Tak kira lah walaupun dia belum jadi distributor, ataupun dia hanya pengguna biasa sahaja, ataupun dia baru nak kenal apa benda ni, nutrisi-nutrisi ni kan. Jadi boleh ajak orang ramai-ramai kita mendengar kalimah Allah, kita ajak hidup sihat. Sebab dalam ni kita bukannya nak hidup secara sihat fizikal. Kita tuju kepada 3 perkara, BMS, body, mind and soul. Body kita ni kita nak makan makanan yang sihat. Masuk ke makanan sihat. Jangan ya bersahur dengan nasi dengan telur goreng dengan kicap. Kejap lagi pukul 12 lapar. Sebab dia tinggi gula, tinggi GI. Kenyang sekejap, lapar kan cepat. Tapi kita masukkan makanan yang baik dalam perut. Kang berbuka sekarang, jangan makan nasi makanan yang berat berminyak. 3M tu 3M. Minyak, manis, masin. Sebab tu dia dapat tiga penyakit tu, 3 serangkai. Jantung, makan minyak banyak, manis, diabetes, masin, darah tinggi. Komplit. Tapi kita duduk dalam kerajaan 3 daun. Nampak 3 daun? Belah dia buang semua 3-3 tu. Nampak? Kalau kita lihat dengan mata yang positif, setiap perkara dalam dunia ini akan jadi positif. Tapi kalau kita lihat dengan mata negatif, MLM apa benda ni. MLM tak salah sebenarnya. Yang salah kita tu yang tak menyampai kebaikan kepada orang lain. Jadi dah 7.30. Sekali lagi saya mohon ampun maaf. Anda tersilap kata dan sebagainya. Jadi untuk meneruskan aktiviti, saya serahkan kembali kepada Mak Su. Kita panggil Mak Su dalam ni kan. Silakan Mak Su. Kita ada 5 page. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Silakan Mak Su. InsyaAllah, Alhamdulillah. Syukur sangat dengar suara Ustaz Zama, dengar suara Ustaz Azman, kan? Kita rasa bersyukur sangat. Siapa rasa bersyukur kat sini? Boleh pinjam tangan tak? Siapa rasa bersyukur? Boleh pinjam tangan? Masya Allah, banyak tangan. Pinjam tangan, saya nak ambil gambar sekejap Okay, ready? Pinjam tangan, 1, 2, 3. Okay, Allah nampak muka dia orang rasa syukur sangat. Dapat dengar. Ada 5 page Maksu, ada 5 page. Dekat Maksu punya laptop ada 9 page. Maksudnya Subhanallah, teruskan angkat tangan. Sambil Maksu bercakap. Maksudnya laptop Ustaz tu powerful lah. Mesti besar ruangnya tu kan. Mesti dia punya Maksu punya powerful tu juga, ada 9 lagi power. Maksudnya 9. Teruskan angkat tangan, saya sedang memetik page yang ketiga. Teruskan angkat tangan yang ketiga. Ya Allah, sambil angkat tangan tu bersyukur kita ada tangan ni. Sebab kalau kita tak ada tangan, tak boleh nak angkat tangan tunjuk kat Ustaz nak snap gambar ni. Masya Allah kan. Masya Allah. Muka seorang-seorang senyum. Dengan muka ikhlas ni. Muka highest energy. Muka cukup nutrisi. Ada ke nak masa nak tengok ada ke muka-muka tak cukup nutrisi ni? Ya, tak nampak langsung. Semua muka cukup nutrisi. Okey, bersahur dengan Herbalife Masya Allah. Siapa rasa best sangat dengar Ustaz punya sharing tadabbur tadi? Boleh bagi love tak? Bagi love. Boleh bagi love tak? InsyaAllah. Rasa feel good, rasa feel best. Kan rasa macam lepas ni nak cari mancing sapi ataupun nak cari lighter. Kan? Okay, lepas ni sekarang boleh rehat sekejap, pergi cari lighter. Bawa lighter pergi mana-mana. Okay, ada buat silap aje. Okay, ingat, lighter dekat sebelah ni. Tak nak takut. Kan, insyaAllah. Okay. Semua dah bagi love. Terima kasih dekat Ustaz Azman. Terima kasih dekat Ustaz Zahma.
Okey, sebelum tu Mak Su nak share sekali lagi. Mak Su dengan Ustaz dekat sini nak ucapkan thank you pada company sebab bagi kerjasama, sebab ramai yang menangis tepi pintu, udah tunjuk gelang VIP tapi tak boleh masuk juga bilik VIP. Dan congratulations to all yang 205 orang duduk di bilik VIP. You all bayangkan, you all semua dekat dalam bilik VIP. Masya Allah. Bayangkan kita boleh tak you all berdiri? Boleh tak berdiri? Boleh tak? Kita kasih sikit. Berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan. Dan bayangkan masa tu, dan bayangkan masa tu, dan naik ke atas. Who would think that I'd be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrate when I tell everyone that you're in love with me. Bayangkan kita boleh jadi millionaire, kita boleh jadi millionaire. Mak jadi millionaire, Abah jadi millionaire, Fatina juga jadi millionaire, Syarah juga jadi millionaire. But then imagine couldn't live without me, around about me. Macam, betul ke? Macam tak masuk akal ni. Betul. Kita semua ni VIP dan kita ke arah President Team. Siapa Amin. percaya? Tunjuk thumbs up kan masuk. Siapa percaya? Diorang semua percaya masuk, dah rasa macam dekat event Herbalife dah ni. Diorang semua rindukan event tu. Saya tengok tadi gambar semua senyuman. Subhanallah. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kan? Bayangkan, kita kalau hari-hari dapat elevated emotion macam ni, memang kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Ya, macam Ustaz selalu cakap, ayat 1000 dinar. Ya, kadang-kadang kita duk cerita dekat kita punya kawan sekolah, tapi kawan sekolah kita tak bersedia lagi nak start sahur dengan Herbalife. Tu kawan kita yang lain, kawan kerja kilang hari tu, duk mesej, saya rasa saya nak masuk program lah dengan coach. Saya rasa saya nak masuk program. Dikatakan rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi kita nak dapat rezeki yang tak disangka-sangka tu, kita kena feel good. Kita kena highest energy. Kita kena look good, kita kena wangi, kita kena cantik, kita rasa macam dia tak semestinya kita kena pakai baju yang mahal-mahal. Tak semestinya kita nak pakai telekung yang mahal-mahal, nak pakai kasut mahal-mahal. Janji kita kena berangan jadi jutawan pemurah yang berakhlak, yang bertakwa dulu. Kita tak nak jadi jutawan yang besya-besya. InsyaAllah. Kan? Siapa dapat rasa kita berada di stage, kita menyaksikan Ustaz Azman recognition dekat atas stage Millionaire Team tu. Siapa dapat rasa? Saya. Rasa kan Syamil? Masya Allah. Kan? Sebab macam sebab kita tak bayangkan Mak Yang Pak Yang tu duduk kat atas stage dapat anugerah Mak Huge. Sekarang macam Mak Yang dengan Pak Yang orangnya biasa-biasa tapi jadi luar biasa sejak makan Herbalife, sebab minum shake Herbalife hari-hari. So tak mustahil. Tak mustahil kita pun boleh hebat macam Mak Yang dengan Pak Yang. Dan you nampak tak attitude Mak Yang dengan Pak Yang? Sangat humble. Hormat, walaupun kita ni muda pada dia pun dia macam hormat kita juga. So macam Masya Allah. Masa kan selalu macam tak sabar bila Mak Yang dengan Pak Yang nak naik atas stage ke kan, macam kita rasa tak sabarnya nak dengar ayat-ayat yang akan keluar daripada mulut Pak Yang dengan Mak Yang kat dalam tu kan. Macam siapa dapat rasa yang nak jadi supervisor tu sebenarnya kita rasa pada mula tu macam susah, tapi bila dah jadi supervisor tu mudah. Siapa dapat rasa macam tu? Siapa yang dah jadi supervisor sekarang ni? Kan masa mulanya macam macam boleh ke jadi supervisor ni? Okay. So just ingat, sebenarnya
Kita duduk kat dalam bilik ni, kita nak saling mendoakan antara satu sama lain dan ingat mengingati tau. Ingat mengingati yang bahawa dalam company Herbalife ni kita kena buat dua perkara ni. Bantu masyarakat jadi sihat, bantu sahabat kita dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Okay, dia kena ada hati yang baik. Dia tak nak ada hati yang busuknya. Dia tak nak gitu. Dia kena ada hati yang baik dan kita akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka tu. Ya, Masya Allah, bayangkanlah macam Ustaz Azman kan. Adakah dia terfikir nak berhenti kerja? Adakah kita bayangkan macam Ustaz Zaman kan macam Ustaz Zaman nak berhenti kerja? Kadang-kadang macam betul lah. Ustaz Zaman tu ikut je Ustaz Azman kan. Macam syukurnya Ustaz Zaman tu bawa misi sama-sama dan really sharing, mengaji sama-sama dengan kita pagi ni. Kita rasa macam ya Allah, bersyukurnya. Bersyukur sangat-sangat. Dan bersyukur kita pagi-pagi bila kita still elevated emotion, highest energy pagi-pagi. Kan kejap lagi kan ada lah yang mesej Mak Su kan. Kejap lagi kan ada yang call Mak Su kan. Cakap dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Ini semuanya sebab bukan Ustaz, sebab bukan Mak Su. Semua ni Allah. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. As long kita ada hati, niat, kita nak cari redha Allah, kita nak cari jalan ke arah kebaikan, aku nak improve kan diri aku. Dan macam Ustaz cakap ni, aku bersyukur dikurniakan mata. Aku bersyukur dikurniakan telinga. Aku bersyukur dikurniakan hidung, masih bernafas lagi. Kadang-kadang kita terlupa nak bersyukur benda tu kan. Right. Maksud sebelum Maksud terlupa ni, Maksud doakan you all sentiasa dilindungi Allah, dipanjangkan umur, sukses dunia akhirat, murah rezeki, sentiasa dirahmati, berjaya dengan apa yang you all impikan. So kita tak boleh nak buang masa, right? Tak boleh buang masa, kita kena move forward, grow together. Okay, tak acilah grow seorang-seorang, right? Dan juga Mak Su pun ambil kesempatan ni, sesiapa yang akan tukar pin bulan ini, bulan depan ataupun bulan lagi satu, Mak Su doakan flow je untuk achieve pencapaian tukar pin tu. Mak Su sangat percaya. Siapa percaya kat sini? Masya Allah, amin. Haji Ellen Peter kata, Mak Su ingat, dia kata itu, just percaya, jangan give up, don't stop, jangan give up. Bila you stop, tak ada apa-apa. Percaya je, right? Okay, jom kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita dengan menulis 10 perkara yang kita syukurkan pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you Coach Azmi for the music. Syukur sangat. InsyaAllah. Siapa yang ada mak ayah lagi kan? Bersyukur sebab you ada bidadari. Okay. Bersyukur sebab you dilahirkan dekat dunia ni. Bersyukur. Bersyukur dengan nikmat asas yang Allah bagi. Dapat makanan yang baik-baik setiap hari, dapat makan nutrisi. InsyaAllah. Siapa yang tak ada ibu ayah lagi? Perbanyakkan buat kebaikan. Moga segala kebaikan tu sampai dekat orang tua kita. Maksud masa dia kecil lagi, Maksud dah tak ada mak ayah. Mak Maksud pergi masa darjah 2. So macam ya bersyukur tau. Ya bersyukur ada mak ayah lagi. So we are one family. Kat dalam bilik ni kita semua satu family. We need each other. Kita saling mendoakan antara satu sama lain. Mana-mana yang you all ada mentor, you ada coach, you all. Okay, doakan kesejahteraan diorang. Okay. InsyaAllah. Selalu ingat bidadari kita dalam perjuangan misi dakwah sihat kita dengan company Herbalife ni. Herbalife is changing people's life. Dia ajar perkara yang baik-baik. Thank you pada Mak Hyush. Allah gerakkan hati Mak Hyush untuk wujudkan company Herbalife ni. Thank you sangat. Thank you Allah. Right? InsyaAllah segala kebaikan yang kita buat, kan, kita mulakan dengan mekanisme dulu. 80% is mechanism. 20% by jemputan, buat posting. Okay, kita nak attract, kita nak customer macam mana, is 20% saja. 80% tu, that's why kita ajak semuanya mengaji. Kita ajak Ustazah Mam mengetuai kelas pengajian kita pagi-pagi. Bertadabur. Sebab kita nak jadi presiden tim Herbalife. Kan? So, you all kena yakin macam mana macam kita bayangkan tadi. Masya Allah, seorang-seorang tukar pin. Tadi Ustaz Azman. Esok siapa pula? Semalam Rozaidi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kan? Semua orang pasti. Maksud sangat percaya you all semua akan dapat tukar pin. Daripada tak ada customer, semua orang akan dapat customer. Bahasa kasarnya, boleh ke maksud cakap? Maksud sumpah semua orang jadi jutawan pemurah yang bertakwa. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Kita kena fikir apa yang Allah suka. Allah suka bila kita mendoakan antara satu sama lain. Allah suka kita bersyukur dan kena ada keyakinan diri macam Ustaz Azman. Daripada badan besar turun 1 kg aja, sangat inspired. Bayangkanlah disebabkan result kita membuatkan orang lain inspired hinggakan orang tu, aku tak boleh jadi ni Ustaz Azman jadi presiden tim ni disebabkan dia turun 1 kg aja selama 65 kali. Bayangkan sebab itu aja orang tu nak jadi presiden tim. Masya Allah, besar pahalanya. Sama juga dengan kita, kalau orang inspired dengan kita, oh jerawat Maksud yang menanam tu dah hilang. Aku percaya, aku pun boleh lah. Maksud punya jerawat nanam pun boleh hilang. Boleh improve sekarang ni, dah turun 17 kg. Tak nampak pun macam 46 tahun, nampak 24 young forever. Kan mungkin disebabkannya itu dia nak jadi presiden tim. Under tim bawahan kita. Kan? So, jom Maksud nak ajak semua. Maksud nak ajak semua untuk ada keyakinan. Ada keyakinan. Kena bangun diri, ada keyakinan. Jangan kita rasa, alah, diorang boleh lah, ke tak boleh. Jom sama-sama. Proud nak jadi leader. Jom Ustaz. Maksud nak tunjuk
video Ustaz Azman buat affirmation yang sangat awesome supaya bina keyakinan you all juga. Okay, terima kasih Mak Su. Bila Mak Su sebut pasal kesyukuran yang apa yang saya ingat, saya terbayangkan mak. Bila mak sebut pasal mak. Semua orang rindu kat mak semasa kan. Yang saya paling ingat, bila saya nak pergi kerja, mak akan duduk kat muka pintu. Mak duduk kat muka pintu, dia akan angkat tangan, berdoa kan. Itu memang yang paling tak boleh nak lupa. Okay, jom kita affirmation. Affirmation ni saranan diri. Kita cakap, kita masukkan input yang baik dalam kepala kita, dalam minda kita ni, kita set tune dia. Dan bila kita set tune dia, perjalanan kita ni, direction kita yang seterusnya akan jadi betul. Sebab selama ni, kita tidak ada direction. Kita tak tahu nak pergi ke mana, kita tak tahu nak capai apa. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Sokmed, Coach Nick yang bantu buat affirmation ni, yang susun. Sebenarnya affirmation ni tajuk yang dah lama ada. Tapi dia susun dan dia ajar kepada orang tanpa kira siapa-siapa pun. Dan saya permudahkan dalam bentuk saya dan saya dengar hari-hari. Dan saya ajar kepada tim dan saya kongsikan dengan anda semua. Anggaplah ini sebagai hadiah Ramadan daripada saya untuk anda semua. Okay, jom kita dengar. Bismillah. Sekejap saya pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada daya dan upaya melainkan kuasa-Mu ya Allah. Segala lafazku ini menjadi benar untukku. I am here and now. Masya Allah. I love being in the present moment. Alhamdulillah. I am so grateful for my life now. I love myself. I like myself. I always respect myself. I deserve success. I am happy person. I always receive miracle. I am a multi-millionaire. I am a leader. I am a leader. I act in spite of my fear. I am a leader. I do not take anything personally. I am a leader. How others judge me reflects on themselves, not me. I am a leader. I do everything at 100% and consistently. I am a leader. I am bigger than any obstacles. I am a leader. I keep my commitments. I am a leader. I speak the truth at all times. I am master in generating leads every day. I am master in effective closing. I am master in coaching and mentoring. I am master in upgrading and auto-run. I am master in the art of promotions. I am master in training the leaders. And I enjoy the royalties. I love to add values to other people's life. What others think about me is not important. What Allah think about me and I think about myself is more important. Now, I inspire others with my akhlaq. I let go of all perfections. Money comes easily and frequently to me. I keep earning more and more. I am a generous giver and excellent receiver. I always have more than enough money for all that I need. I open myself to receive great things in my life. I open my heart and my soul to receive positive energy in my life. I qualify for all Herbalife vacations and promotions. I attract positive people into my life every day.
I focus only on the highest positive energy every day. I have abundance of love, joy and happiness. My immune system gets stronger and stronger every day. My body becomes younger every day. I have the highest metabolism to burn all the fats and food that I eat every day wisely and strongly. I am healthy and I have the highest energy. Now, I have 10,000 volume pint every month easily. My royalty increases every month easily. I change my pin every 90 days. I have 10 new coaches every season easily. I love working on myself every day. I easily attract new coaches and build my strong team. Everybody loves me. I visualize my goals daily. I am successful in everything I do. I always connected to my higher self. I am in the process of becoming the best version of myself now. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya serahkan kembali kepada Mak Su. Silakan Mak Su. Terima kasih Ustaz. Moga semuanya lebih yakin. Ada yang rasa macam tak yakin nak cakap dengan orang lah, tak yakin nak boleh berjaya dalam Herbalife lah, tak yakin nak jadi presiden tim lah, kan? Kena buat affirmation macam ni untuk keyakinan diri sendiri. Dan juga jangan lupa setiap hari dengar audio motivasi dan juga baca buku. Bukanlah kena suruh habiskan satu buku motivasi macam tu. Supaya kita ada self motivation. Supaya sekiranya berlaku apa-apa challenge dekat atas jalan raya contohnya, outstation contohnya, kita ada self motivation. Masa tu mungkin kita jadi present moment, be now, tak rasa kelam kabut. Sebab kita sentiasa dekat dalam state yang positif. Kita tak fikir negatif. Kita dah set kita punya mind. Sebab hari-hari kita belajar bertafakur. Selepas je solat 5 waktu, duduk sekejap, sandar kat dinding, kosongkan fikiran kita. Jangan bagi mind laju sangat. Dengan neural, supaya mind kita tak laju sangat. Kan? You nak tahu tak? Maksud nak ajak seseorang, sebenarnya kan ramai orang give up tau. Especially business. Ada orang jual kasut, give up lah nak jual kasut dah sebab tak boleh jadi jutawan jadi bila jual kasut. Give up lah jual tudung sebab tak boleh jadi jutawan. Tapi tengok orang sekian tu boleh je jadi jutawan, jual tudung je. Oh, lepas tu nak try business direct selling. Okay, lepas tu dijemput ke SRD ataupun success training untuk kenal dengan Herbalife. Bila dah kenal dengan Herbalife, tak yakin lah sebab dah try dah banyak, dah lebih 10 company direct selling dah join. Kan? Dah lebih dah banyak kali direct selling tapi tak berjaya jadi jutawan pun. Ni cerita give up. Mana kita nak datang kekuatan untuk bangun balik, bangkit balik. Berkat sabar. Siapa rasa nak highest energy lagi? Siapa rasa betul-betul nak dengar seorang ni punya perkongsian? Highest energy ni. Siapa nak? Bayangkan dia sangat sabar dengan berat badannya dah turun. Masya-Allah. Masuk. Siapa yang ada urusan boleh balik lah kan. Sebab yang ni kita bukanlah semua orang nak bagi dengar pun kan. Bukannya biasa-biasa je perkongsian ni. Kita masuk kan? Ya. Sebab kita tak nak memaksa, kita tak nak memaksa siapa yang tak ready untuk buat bisnes Herbalife. Ini bukan satu paksaan. Tapi siapa rasa nak tambah ilmu ke arah kebaikan. Sebab bila kita mendoakan kebaikan, kerja mulia kan. Tak kira bangsa ataupun agama, bila kita buat je kebaikan, dia akan dapat balas kebaikan. Saya nak mempersilakan sharing yang sangat luar biasa pagi ni
Dan saya rasa you all tak menyesal untuk dengar perkongsian ni. You all tahu tak, dia kan sangat sabar dan sangat sabar. Dia kan sangat strong. Dia juga sangat strong. Dia kan sangat strong. Dia feel good je. Feel best je. Kita nak tanya dia, apa amalan pagi-pagi dia buat? Mana datangnya dia punya kesabaran tu? Ustaz dengan Ustazah, boleh tak share sikit apa amalan Ustaz dengan Ustazah? Sampai jadi get team yang tak lama lagi akan flow je, nak jadi get team to Faro, dan juga tak lama lagi akan jadi millionaire team dan pergi ke president team. Tadi bayangkanlah kita semua dah berdiri tepuk tangan, tunjukkan gembiranya, sama-sama kita qualify VIP dan kita menyaksikan Ustaz dekat atas pentas millionaire team tu. Ustaz boleh share lah sikit, kami pun nak jadi juga presiden team. Ustaz share lah sikit apa pagi-pagi Ustaz amalkan. Okay, silakan Ustaz. Maksud tanya saya ke ni? Right. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mak Su bagi soalan. Tapi hari ni energi dia lain. Sebab energi dia kita ada 215 yang saya nampak tadi. Memang lain lah. Sebab kita mulakan 20 orang je. Tapi bila ada 200 orang yang nak dengar, saya tak tahu. Kalau kita teruskan lagi mungkin ada 2,000 orang yang nak mendengar. Kita tak tahu macam mana ruang, macam mana rezeki limpahan yang Allah nak bagi. Baik. Terima kasih Mak Su atas soalan tu. Jadi pertama kita kena faham konsep rezeki. Konsep rezeki ni begini. Okay. Konsep rezeki ni, rezeki Allah ni abundance, melimpah, banyak, tak terkira. Umpama air bah, kata Ustaz Nasrullah. Umpama air bah. Tetapi yang menghalang kita menerima rezeki ni ada satu perkara je. Kan? Ada satu perkara je yang menghalang kita menerima rezeki ni. Iaitu kita ada satu salutan, ada satu perisai yang menghalang kita daripada kena rezeki. Macam air lah, kan? Air, bila tangan kita ada minyak, tak kena, tak basah tangan kita tu. Jadi hidup kita macam tu. Rezeki ni Allah ni banyak, tapi kita ada satu lapisan tu yang membuatkan kita ni tak dapat rezeki Allah. Rezeki Allah ni, Allah tu Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia bagi dekat semua. Tak kira hang Islam ke, hang tak Islam ke, hang gemuk ke, hang kurus ke, hang cantik ke, hang tak cantik ke, Allah bagi semua. Allah bagi semua. Jadi lapisan tu ialah dipanggil lapisan dosa. Jadi tugas kita dalam ni, kita nak buang lapisan tu. Kita nak detox. Kalau lapisan pada perut kita yang buatkan kita ni jadi gemuk, jadi berlapik adalah lemak, ni kita nak buang lapisan ni, lapisan visceral fat ni, visceral dosa ni. Lapisan dosa ni. Memang kita ni, dosa ni banyak, dosa besar, dosa kecil, dosa yang sedar, dosa yang tak sedar. Yang sedar tak apalah, yang tak sedar ni banyak. Sebab tu kalau boleh kita buat solat taubat hari-hari. Tadi yang sebelum ni kita ajar dalam grup, kita buat solat taubat setiap waktu. Kalau ada umi yang memang powerful lah, bekas pesakit cancer survivor. Bila Mi sebut kita buat solat taubat tu hari-hari. Semalam kita ada lagi ujian, sahabat kita Ana ada operation, kita baca Yasin 40 hari. 40 kali 41 orang. Kita bacakan wakil kan, ambil seorang sikit. Benda banyak ni dia nak bagi mudah, kena leverage, kena buat, kena bagi-bagi. Macam kita lah. Kalau saya nak menyampaikan ilmu, kalau maksud je nak nyampaikan ilmu, dia tak akan sampai. Sebab sikit. Ada dua je. Tapi kalau kita ada banyak power, hari ni kita 200 orang yang nak menyampai. Dan kita sebenarnya di dunia ni ada lebih 5 juta ke 90 juta, saya tak ingat berapa juta yang gunakan Syekh Herbalan ni, yang menyampaikan kebaikan, distributor. Seluruh dunia. Kita ni sebahagian kecil daripada duta tersebut. Baik, tadi maksud tanya apakah amalan? Sebenarnya amalan yang biasa, saya tidak ada apa-apa amalan yang istimewa. Semua orang ada keistimewaan masing-masing. Tapi saya pertama, saya ada mindset yang betul lah. Mindset, kita nak jadi mindset usahawan. Nak jadi mindset, saya sebut ni, OKB, orang kaya bertakwa. Sebab saya baca satu buku ni tulisan Chef Lee, Datuk Rosli tu. Jadi saya baca buku ni, OKB, buku OKB, Petunjuk Jalan Kebenaran, muka surat akhir, cari buku tu. Sebab dia cerita perjalanan dia kerja bank, lepas tu dia meniaga, dia jual burger, lepas tu meniaga dia susah. Jadi dia mencari arti
hidup dan dia jumpa jalan dia. Itu salah satulah yang mengapa saya mengubah, saya berubah nak daripada makan gaji nak kepada bekerja sendiri. Dan semalam pun ada juga interview khas kepada saya. Saya semalam sampai malam ada interview bersesi, bukan bersesi mendengar sesi, memberi sesi. Daripada pagi sampai ke malam, sampai saya tidur tu saya senyum tidur kan. Jadi pertama kita kena ada mindset yang betul lah. Mindset yang betul. Lepas tu daripada mindset baru datang application, tindakan. Kita akan ada committed, kena buat. Dan pagi tadi voice note saya kepada tim dan saya alhamdulillah dalam TKO, saya setiap hari ada voice note, ada kata-kata semangat, ada kata-kata inspirasi. Mula kan dulu saya bagi satu voice note je. Satu voice note, tapi bila voice note yang pertama untuk ucapan, voice note yang kedua tu adalah isi. Jadi saya akan cuba buat koleksi voice note tersebut dan saya akan masukkan dalam podcast. Jadi anda tadi boleh ambil video affirmation tu untuk diri anda, boleh tukar gambar, bubuhlah gambar sendiri dan sebagainya, ataupun rekod audio sendiri. Dan boleh ambil media sosial saya ni tempat yang saya tapik semua kebaikan, semua manfaat yang kita boleh kongsi. Kongsikan, give more, you receive more. Media sosial saya, Facebook, Nur Azman Makno, IG, YouTube, saya nak buat podcast pada lepas ni, impian saya. Dan semalam saya belajar tentang bagaimana kita nak share, nak broadcast kepada 5 siaran dalam satu masa. Banyak. Bila kita nak Allah nampakkan, Allah jalankan. Dan yang mengajar saya tu dia bayar benda tu nak dapat. Tapi Allah datang kepada kita. Sebab tu saya tak cari rezeki dah sekarang. Dulu saya silap. Mindset dulu saya nak cari rezeki. Sekarang menjemput rezeki. Bagaimana kita boleh, impian saya cerita dalam ni, jangan cerita kat luar. Cerita dalam ni je. Maknanya impian saya 2020 saya nak ada saving 1 million. Ini baru bulan 4. Saya tak nak sebutlah berapa jumlah, tapi Allah dah bagi dah nampakkan sebahagian daripadanya. Nampak? Sebenarnya rezeki tu melimpah. Rupanya kalau kita tahu jalan dia, dia macam kita nak ke satu destinasi sebenarnya. Destinasi ni tempat yang kita nak, apa tujuan, impian, matlamat kita. Jadi bila kita ada ways yang betul, kita just tekan titik, oh ni destinasi dia. Ikut jalan yang betul. Pertama tadi ada mindset, yang kedua kena ada komitmen dan istiqamah. Yang ketiga kena cari mentor yang betul. Jadi amalan saya belajar dengan orang-orang ni, bangun pagi, bangun awal. Lepas tu kita ada buku 5am Club tu, Robin Sharma tu kan. Itu yang non-Muslim buat, yang bukan Islam. Kita yang Islam dah ada dah, bangun tahajud. Tahajud ni memang konsisten. Saya balik daripada IoT pada Mac 2018. Saya belajar dengan Kak Cik. Kak Cik ada hari ni, terima kasih Kak Cik. Kak Cik, macam mana dia boleh dapat sampai 70 koci sehari. Dia baca, selain daripada neural, affirmation, visualization, dia baca Yasin setiap hari, setiap pagi. Dan setiap kali dapat customer, dapat leads. Leads ni apa? Orang yang nak masuk leads kita. Kita solat, solat hajat ataupun solat istikharah ataupun solat sunat lah. Solat hajat. Kita nak minta kebaikan. Allah datangkan kita tu yang kualiti. Pada saya lah. Saya mungkin tak ramai koci. Itu rahsia. Jangan beritahu orang lain tau. Untuk makluman semua lah. Saya ni tak ramai koci. Average saya 5 orang. Paling tinggi tak pernah touch 10. 7 je. 7 sebulan maksimum 7 je. Jenuh nak pergi 20. Demo ni hebat betul. Dalam ni semua hebat ni. 20 orang koci, 30, 50. Suspek saya. Suspek. Memang tak tahu macam mana dia orang buat. Tapi memang powerful. Cumanya saya ni, saya dapat sikit tapi saya pastikan dia quality. Quality is more powerful than quantity. Yalah, bergantung pada masing-masing lah. Kalau quantity tu banyak dan berkualiti tu lebih sedap, lebih power. Tapi dapat sikit tu bersyukur. Sebab dari sikit tu dia akan menjana yang seterusnya. Jadi bangun malam buat apa? Kencing. Ramai orang, saya pun dah sama lah sebelum ni. Sebelum Mac 2018 tu, bangun malam pergi kencing je. Terkencing. Rupanya bangun malam tu kita nak bangun semayang sunat tahajud. Dalam grup tuition course online kita tekankan bangun tahajud, belajar konsisten, buat 2 rakaat. Dah berjaya buat 2 rakaat, buat 4 rakaat. Dah berjaya buat 4 rakaat, buat 12 rakaat tahajud. Memang powerful, memang luar biasa aura dia. Kalau boleh buat 9 tasbih lah. Dan powerful, kami tak pernah miss lagi. Saya pribadi, mungkin Mak ada cuti kan. Tak pernah miss lagi. Kita buat tahajud, kita buat hajat hari-hari. Dan kami buat istikharah daripada sebelum bersara. Dan alhamdulillah hari ni saya dah 28 hari bersara dan Mak akan bersara lagi 2 hari. Hari ni dah esok 2 hari lagi. Dia nak menikmati hari-hari sebagai pegawai kerajaan. Dan kami bersara sebagai pegawai lah kan. Yalah, masing-masing ada perjalanan masing-masing, tapi kami pilih jalan ini. Dan seperti mana yang saya sebut banyak kali, tidak semua orang ada gaji, tapi kami yakin dan percaya
Semua orang ada rezeki, limpahan rezeki. Dan saya ada satu buku ni saya baca daripada Robert Kiyosaki lah. Buku ni memang saya cerita dekat Ma pun. Ma macam benda abang ni kan. Sebenarnya dalam hidup ni kita jangan jadi seperti gajah sarkas, anak gajah sarkas. Ataupun monyet, dia cerita dalam tu, dalam buku Robert Kiyosaki tu monyet. Monyet Afrika yang dia ajar macam mana nak menangkap monyet. Dekat Afrika sana, macam mana cara nak tangkap monyet, dia akan cari satu lubang ataupun dia ambil buah kelapa. Tapi dalam Robert Kiyosaki punya video tu, cerita tu dia kata dia buah dalam lubang. Lubang tu muat tangan monyet je. Dia letakkan satu makanan yang monyet suka dalam tu, dan makanan tu kalau monyet makan dia akan dahaga. Okay, kemudian dia nak, tapi dia suka makan buah tu manis. Dia ambil, dia letak dalam tu buah tu, kemudian dia biarkan. Dia tabur dekat jalan supaya monyet-monyet ni datang pergi ambil dekat lubang tu makanan. Jadi bila monyet ni masukkan tangan dia dalam tu, dia dapat, dia pegang, dia nak keluar tak boleh. Ni contohlah makanan tu kan. Dia nak keluar daripada lubang tak boleh. Sebab apa? Sebab dia masih memegang, dia hold, dia tamak. Tapi kalau dia lepaskan, dia boleh celus. Tapi monyet tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir mana yang baik, mana tak baik, dia pun pegang. Sampailah pemburu tu datang, ambil dia, tangkap dia. Sebab apa? Kenapa dia tertangkap? Sebab dia tak melepaskan. Tak melepaskan makanan tu. Yang pada pemikiran dia anggap sedap. Guna fikir hati. Dia tak guna hati. Aku nak selamatkan diri, fikir. Baik aku cabut, lepaskan rezeki tu kan. Lepaskan sebab Allah, bila dia lepaskan tu sebenarnya, dekat luar ni lagi banyak rezeki, pokok-pokok lagi banyak sebenarnya. Macam itulah. Jadi bila saya berfikir, saya baca buku tu, macam Allah lorongkan. Oh betul tindakan aku. Kami istikharah tak putus. Sampai hari ni, istikharah tak putus. Minta Allah tunjukkan jalan. Dan saya berdoa, ni cerita depan Kaabah kan. Kami pergi umrah, belum pergi haji lagi. Umrah. Nak pergi haji tahun lepas, 2 tahun lepas tak berjaya. Kami dah kumpul duit daripada duit Herbalife nak pergi haji, bukan bayar yang package 8,000 tu. Kita bayar package yang premium lah kan. Bayangkan kita boleh, itu semua dengan izin Allah lah. Bukan nak cerita yang tu, tapi nak cerita bahawa Allah belum izinkan. Kita boleh kumpul duit sampai nak pergi haji. Dan tahun ni kita plan lagi nak bawa mak ayah pergi haji. Kita dah plan nak bayar dah ada duit dah. Tapi tak lepas lagi. Mungkin Allah akan takdirkan akan datang. Dan kami sentiasa percaya Allah tak bagi apa yang kita nak, Allah bagi apa yang kita layak. Dan sambung cerita tadi monyet tu. Jadi saya berfikir, kalau kita lepaskan, kita akan terbang lebih bebas. Kan? Kami lepaskan, jadi saya istikharah, jadi saya tanda tangan surat tu. Dan takdirnya Allah susun sekarang ni masa yang sangat cantik. Kami fikir balikkan bila muhasabah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Kita nak bersara 1 bulan 4. Saya tahu dah 1 bulan 4. Mak dia tak nak sebut. Cikgu sekolah dia, anak murid dia, semua orang tak tahu dia nak bersara. Dia diam sebab dia tak nak orang bising. Dia tak nak orang tahu. Tapi hari ni kita dah declare lah, lagi 2 hari je. Semua orang dah mula bersedih. Anak murid pun dah nangis dah kan. Anak murid, mak murid, bapak murid. Ya, semua dah sedih. Jadi bila kita belajar melepaskan, rupanya ilmu belajar melepaskan ni satu yang luar biasa. Luar biasa. Ilmu sambung. Okey, jap. Ilmu belajar melepaskan ni satu yang luar biasa. Bila kita lepaskan, kita boleh terbang tinggi. Jangan jadi seperti anak gajah sarkas. Anak gajah sarkas ni cerita dia macam ni. Anak gajah sarkas ni masa dia kecil, jurulatih sarkas tu diikat dengan rantai kaki tu, diikat dengan rantai. Jadi bila kena ikat dengan rantai, dia tu nak bergerak. Jadi daripada kecil dia terikat dengan rantai tu. Jadi bila dia dah besar, dia rasa kaki dia berantai. Jadi dia tak boleh nak lari daripada sarkas tu. Padahal kalau dia sentak rantai tu, sekelip mata je putus rantai tu. Tapi kerana mindset dia dah jadi tepu, rantai tu akan membelenggu dia. Padahal tak ada pun rantai tu kat kaki. Dia tak boleh rasa, dia dah besar. Tapi sebab rantai tu dalam minda sebenarnya. Begitulah kita rasa takutlah kita nak cari rezeki, takutlah kita nak terbang bebas, takutlah kita nak cerita dengan orang, takutlah nak makan Herbalife nanti sakit buah pinggang. Kan? Semua tu duduk dalam kepala. Jadi kita tak betulkan yang biasa. Dan kita tak ceritakan dengan orang, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, insya-Allah hidup kita berubah. Jadi tadi 3 amalan lah. Maknanya kita bangun malam dan kami galakkan juga kita buat duha. Dan hidup saya mula berubah lepas saya balik daripada IoT Mac 2018 tu. Saya belajar duha. Duha. Adik saya yang cerita kat saya kan, dia kata, "Long, awak kena cuci kolam hati." Sebab dia baru pergi Azizan. Dia pergi Azizan dengan suami isteri, 5,000 bayar. Dia pergi IMKK. Dia cerita, "Long, awak cuci kolam hati." "Macam mana, Dik? Macam mana, Dik?" Saya tanya dia. "Senang je, awak buat sembahyang taubat kan. Lepas tu awak buat duha 40 hari. Buat 12 rakaat 40 hari.
Saya kata, wah 40 hari. 12 rakaat kot. 2 rakaat pun dah susah. Tapi bila kita buat, rupanya senang nak buat je. Tak lama, 20 minit je. Buat 4, doa. 2 salam, doa. 2 rakaat, doa. 2 rakaat, doa. Sampai 12 rakaat. Saya buat, hari pertama, bulan pertama saya buat tu, terus dapat 7,000 VP. Daripada sebelum tak pernah cecah 1,000 pun susah. VP tau, bukan duit, RM. VP. Daripada mana datang VP tu? Itu Allah punya kerja. Jangan fikir, jangan buat kerja Allah. Kesilapan saya sebelum ni, saya buat kerja Allah. Saya duk fikir, macam mana dia buat kerja Allah. Rupanya kalau Allah nak bagi, dia bagi macam tu je. Faham? Kalau dia nak tarik, dia pun tarik macam tu je. Faham? Jadi itu antara amalan-amalan yang sampai sekarang, dan saya ajar pada tim, saya ajar pada semua. Dan hari ni anda yang mendengar, kita ada 152 orang yang sepatutnya dah balik dah. Tapi tak nak balik-balik juga. Pergilah buat kerja kan, nak tunggu apa lagi? Kita ngaji sampai pukul 7.30 je. Nak juga duduk sini kan. Tak tahulah apa benda yang ada dekat dalam tempat mengaji ni, lepas tu cerita dengan orang pula. Kita daripada 20 orang dah jadi 100 orang, dah penuh. Kan nasib baik ada orang sponsor pula tempat ni kan, dah jadi 200 sekarang ni. Jadi itulah cukup dekat ini. Saya serah kepada Mak. Siapa nak dengar Mak cerita apa? Ada nak tambah sikit je lah kan. Sebab kita pun dah cakap panjang tadi. Tadi berbalik kepada soalan maksud tadi kan. Bagi saya, macam Ustaz kata tadi, pertama sekali kita kena bersihkan kolam hati kita. Macam kalau Dr. Azizan tu memang dia tekankan sangat pasal kolam hati ni. Kita kena memang betul-betul kalau nak buat Herbalife ni, saya nampak, saya tengok attitude kalau Presiden Tim pun, memang attitude dia memang, saya rasa lah, dia mesti ada kolam hati yang bersih. Saya percaya sangat tu. Okay, yang pertama, kolam hati bersih ni kita kena jaga 2 hubungan. Hubungan pertama, hubungan dengan Allah. Macam Ustaz kata tadi, kita bersihkan daripada dosa, sembahyang, taubat dan sebagainya, jaga solat. Ya, jaga solat ni yang penting sekali, sebab apa-apa pun dalam hidup kita ni, ya, kalau Dr. Mahaya tu dia kata kalau kamu ada masalah apa-apa, soal diri balik. Okay, soal diri apa? Solat macam mana? Itu soalan pertama. Kalau Dr. Mahaya tu dia mesti akan cakap solat. Risik balik, solat kita ni betul ke tak? Solat kita ni awal waktu ke tak? Solat kita jaga tak 5 waktu tu? Yang 5 waktu tu dulu, yang wajib tu dulu. Yang sunat tu, kalau dah wajib tu dah okey kan? Tapi kita jangan tunggu okey lah baru kita nak buat. Kita buat sikit-sikit. Tapi yang wajib tu kita mesti jaga betul-betul. Saya pun pesan kat diri saya dengan Ustaz sekali, memang kami pun Ustaz-Ustazah pun kadang-kadang masa tu pun drag juga kan. Tapi kita cuba. Semalam saya bincang dengan Ustaz, saya cakap, abang kena tegas. Bila solat ni abang kena ajak. Macam kalau saya lalai ke, saya cakap abang kena ajak. Kalau saya sibuk kat dapur ke macam mana ke kan, saya kata kita mesti jaga solat kita. Abang kan bukanlah kita sama-sama jagalah kan, tapi macam dia sebagai keluarga lagilah kena bertegas dengan perkara ni kan. Macam anak saya pun sibuk sekarang ni, anak saya ni memang duk buat video lah macam-macam, buat dia pun dah sibuk sekarang ni kat IG, nak jadi coach juga kan. Sini dia ada telebur lagi kampus dulu. Jadi macam memang kita berpesan lah sesama kami berdua, abang kena jagalah kita ni kan. Tegurlah saya kalau saya buat salah. Kalau dari segi solat tu memang saya minta dia tegur. Okey, itu jaga hubungan kita dengan Allah. Yang keduanya, ya, untuk bersihkan kolam hati ni saya percaya sangat, ya, kita kena jaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas kan. Okay, jadi kena jaga betul-betul. Jangan kita ada rasa dengki kat orang, kita rasa nak marah kat orang, cakap yang kasar-kasar dengan orang tu, memang rezeki tu akan tersekat situ. Walaupun ada orang marah kita. Walaupun orang marah kita cuba. Memang kita manusia, kita lihat lagi, kita rasa macam nak marah, rasa macam nak balas balik kan. Satu lagi, kita ni suka kalau orang cakap dengan kita, bila kita rasa tak puas hati, kita rasa nak terus balas kan. Tapi saya cubalah, saya pun kalau dengan Ustaz pun lebih kurang juga kan. Kalau tapi saya cuba. Saya memang bertekad juga, ya Allah ya Tuhanku, ya bagilah dalam bulan puasa ni kita cuba kan, kita didik diri kita, ya, jaga lisan kita, ya. Sebab puasa ni pun kita tahu kan, jaga bukan kita setakat nak kawal diri kita daripada makan dan minum, kita kena kawal, kita kena tahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa juga kan. Dan juga yang perkara-perkara yang tak baik lah kan, jaga lisan, jaga hati. Sebenarnya itu punca-punca rezeki kita tersekat. Kemudian kat sini saya tengok kan ramai yang majoritinya perempuan lah kan, yang wanita kan. Jadi kita kan
Ada juga yang lelaki, alhamdulillah kan. Jadi sebagai kita ni ada suami kan, ada yang bersuami lah ya, kita memang kena jaga sangat pasangan kita, apa hak dia sebagai suami, hak dia sebagai isteri memang kena jaga betul-betul. Kalau macam ayah saya dulu, dia memang pesan kat saya sebelum saya kahwin, dia panggil kat dalam bilik, dia kata okey abah nak pesan sikit kan, abah nak pesan sebelum kahwin ni abah nak pesan ada 3 benda yang kita kena jaga suami kita ya. Yang pertamanya tempat tidur. Itu nombor satu. Nombor satu ya, tempat tidur. Jadi fahamlah kan sendiri tempat tidur tu macam mana, kena kemas, kena apa semua. Macam kalau ustaz ni kalau seminggu tu dia mesti basuh cadar, dia memang suka sangat basuh kain kan. Jadi macam tak boleh kalau macam tak wangi, tak apa tu memang dia. Kan. Jadi kita kena jaga macam tu. Okey. Yang pertama jaga tempat tidur. Yang kedua jaga tempat makan. Ya, jadi itu sebab sekarang ni alhamdulillah lah kita ni dah biasa dalam grup coaching, kita dah ajar makan sihat apa semua kan. Jadi itulah yang sepatutnya kita bagi pada keluarga kita. Suami kita, masa kita nak masak tu bacakan selawat ya. Masa nak apa tu nak basuh beras tu. Nak basuh beras tu pun kita dah selawat dah. Selawat 7 kali kan. Kita niatkan supaya kita punya pasangan tu ya, kita macam apa? Hubungan tu akan flow je kan, macam tak ada masalah. Jadi itu punca-punca rezeki sebenarnya. Okey, kemudian yang ketiga jaga pakaian ya. Kalau saya ni alhamdulillah ya, suami saya tak banyak kena sangat. Kalau pakaian pun kalau saya atur pun dia tak apa nak setuju sangat. Dia ada dia punya kata taste dia nak pakai apa semua kan. Macam kalau kerja dulu pun masa kami kerja dia iron baju sendiri. Tapi kami memang jenis tak berkira kerja lah. Macam kalau ustaz dia memang bahagian pakaian. Dia suka bernobi, dia suka basuh kain dan apa semua. Tapi lipat kain dia payah sikit. Lipat kain kadang-kadang saya lah, tapi kadang dia juga buat. Dia memang banyak tolong. Jadi kalau ada dalam ni pasangan, suami, janganlah rasa macam kita lelaki kita tak boleh nak buat kerja rumah. Kan? Jadi kita sebenarnya sama-sama. Yang perempuan, yang suami isteri bantu suami, suami bantu isteri kan. Bila kita sama-sama ada apa kata kerjasama tu insya-Allah ya, kita punya rumah tangga pun insya-Allah aman ya. Kita doalah sama-sama kan. Bukan saya nak kata saya yang terbaik tak ya, tapi macam kita sama-sama jaga. Sama-sama jaga, bila kita nak buat bisnes pun kita akan rasa seronok je kan sebab sama-sama kita buat kerja tu. Itulah dari itu saja perkongsian saya, moga bermanfaat. Bisnes tu bukannya bisnes dengan customer. Bisnes tu daripada rumah. Ya, bisnes dengan manusia, bisnes dengan Allah. Bisnes tu memang dah ada di mana-mana sebenarnya. Sebab itu yang Allah sebut tu, al adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku tunjuk satu bisnes, satu perniagaan, satu perusahaan yang kamu confirm untung. Rupanya perdagangan bisnes itu ialah perdagangan dengan Allah, berdagang dengan Allah, bisnes dengan Allah. Bisnes dengan Allah ni senang. Allah sentiasa bagi mata wang. Mata wang dia apa? Pahala. Kalau dalam Herbalife, mata wang dikira untuk qualification, kita duduk kat VIP adalah VP, volume point. Tapi dengan Allah, mata wang dia, mata wang akhirat adalah pahala. Jadi senang aja. Allah nak bagi pahala ni berbanding dengan nak bagi dosa, bagi pahala lagi senang, lagi banyak. Niat aja dah dapat pahala. Niat nak masuk kelas dah dapat pahala. Niat nak ajak orang mengaji dah dapat pahala. Baru niat je. Itu dalam dunia. Belum masuk dekat syurga nanti kan. Baru niat je dah dapat pahala. Tapi kalau nak buat dosa, niat nak buat dosa, tak dapat lagi. Baru sebut nak buat dosa. Aku nak kutuk dia balik lah. Dia kutuk aku kan. Dia marah aku. Aku nak balas balik lah. Aku nak tulis lah dekat Facebook ni. Dia malukan aku. Kalau saya, orang kutuk saya, orang marah saya, senyum. Tips dia senyum. Jalan. Jangan layan. Kalau tak kita menggalakkan api tu. Kan api ni dia, sifat api ni dia akan bertambah. Jadi kalau orang marah kita, senyum, jalan. Jangan lawan. Kalau kita tak bertentang angin, saya punya prinsip senang aja. Saya tak nak disakiti dan saya tak nak menyakiti. Jadi saya melepaskan. Sebab saya tak nak disakiti dan saya tak nak menyakiti. Sebab menyakiti tu kita akan menyakiti hati dia kan. Jadi biarlah masa yang mengubati. Jadi hari ni memang surprise betul Mak Su bagi dan kami memang tak plan apa modul kita hari ni, tak plan apa yang kita nak buat dan yang kita tahu kita akan ada sesi PDT dan kita memang target Mak Su, kita target pukul 8 habis. Mak Su kita habis pukul 8.30 mesti habis. Tengok ni hari ni aku ingatkan orang lain yang bercakap rupanya aku sendiri yang kena. Mak Su. Saya serahkan kembali ke Mak Su.
InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zahma. Moga bermanfaat buat semua. Ya, surprise. Sebab memang macam Maksud dengan Ustaz dah cakap kan, kita dekat dalam bilik setiap pagi, bila kita nak highest energy, kita kena santai-santai. Alright? Kita kena feel good je. Kita kena free je. Kita kena free je. Right? Kita kena free. Okay? Kita nak elevated emotion. Kita nak dapat magic selepas ni. You percaya? Sebab ada semalam 3 orang yang call saya, dia dapat customers. Sebelum ni nak dapat customer 2 orang pun susah. Kan? Lepas tu ada seorang tu dia kata dia dapat energy sebab kita highest energy setiap pagi, insya-Allah. Okay? So kita doakan siapa yang belum dapat volume point 2500 volume point tu akan dapat nanti. Right? So siapa yang tak dapat peserta akan dapat nanti. Dan siapa yang duduk dekat dalam bilik ni, dengar. Maksud nak bisik sikit. Maksud nak dengar. Maksud nak bisik sikit. Okay, maksud nak bagi tahu, you all kena hold image. Dekat sikit. Kalau tak dengar, dekat sikit. You all kena hold image. You all sentiasa qualified di training VIP sitting dan qualified all the promotion. Qualified VIP vacation. Whole image, kita duduk dekat dalam bilik ni, flow je, masuk laluan VIP setiap pagi hingga kita masuk MDW nanti yang real kan, yang spectacular, yang real nanti kan, yang extravaganza, yang real nanti kan. Laluan VIP sebab hari ni you all dah duduk di dalam bilik VIP. Whole image, pegang betul-betul. Alright? Ustaz, kita baca doa, kita balik dulu. Thank you so much. Jumpa di besok pagi. Okay, kita baca doa. Jadi saya ada permintaan secara personal dan kita akan doakan kepada semua orang. Jadi doa ni khusus untuk Bani nak minta hajat. Dia kata lepas kelas nanti kita doa masukkan sekali nama mak kawan kita ni, sahabat kita Kak Azura, Hajah Naimah Mahdi yang uzur. Zaimah Mahdi yang uzur, yang tengah terbaring, dan juga abang dia, abang Kak Zu ni, iaitu Abdul Muin bin Ahmad yang juga tengah sakit. Abang dah tak boleh terima makanan dah dan tak boleh nak makan dah katanya kan. Jadi semua sedih. Tadi Kak Azul dan keluarga tengah sedih dan tak boleh nak balik. Benda ni baru dapat berita. Jadi kita pun sama-sama doakan. Semalam sahabat kita Ana operation dan saya pasti ramai di kalangan kita pun sama. Ada yang pelbagai bentuk cabaran. Jadi hari ni kita aminkan doa, insya-Allah. Saya akan bacakan doa dan mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita pada Ramadan ini, insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dalam dakapan Ramadan yang suci ini, dengan rasa rendah diri, kami yang kerdil dan hina ini memohon doa kepadamu, Ya Allah, dengan penuh pengharapan, semoga Engkau sudi mendengar segala permintaan kami, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar. Ya Fattahu, Ya Alim, ajarkanlah kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar daripada semua masalah yang membelenggu kami. Bukakanlah hijab kepada kami yang tidak mampu melihat setiap kebaikan kepada kejadian dan takdir-Mu, Ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik untuk kami. Janganlah Kau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbul Jalin. Sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah, kerana kami terlalu banyak berdosa kepadamu. Kami juga lupa kepada Engkau ketika kami sihat. Kami ingat padamu bila ditimpa sakit. Kami lupa padamu ketika senang. Kami ingat padamu bila dalam kesusahan. Kami lupa kepadamu di saat gembira.
Kami ingat padamu ketika sedih dan kecewa. Kami habiskan usia muda dengan keseronokan dunia. Kami mula mengingatimu ketika usia sudah tua. Justru itu ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami, Kau gantikanlah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki kepada keluarga kami, Kau gantikanlah dengan keampunan yang membawanya ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya pengorbanan mereka ini tidak mampu kami membalasnya. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa line Ustaz tergendala. So, Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you semua. Assalamualaikum timing. Thank you Maksud. Thank you Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Moga kita jumpa besok pagi. Okay. Moga dipermudahkan semua. Dipermudahkan urusan semua besok pagi ni. Thank you Masu. Okay. Thank you Masu. Terima kasih Masu. Thank you. I love you. Thank you. Thank you Ustazah. Thank you. Terima kasih semua. Thank you Ustaz. Thank you Ustazah. Thank you.